Ini kita ganti, kita baca kitab Fathul Mu'in tadi. Kita ada Fatihah sekali pada Tuan Pengarang dan syarah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengarang kitab ni ialah Syekh Zainuddin Ibn Syekh Abdul Aziz Ibn Al-Allamah Syekh Zainuddin Mu'allif Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya Ibn Syekh Ali Ibn Syekh Ahmad Al-Syafi'i Al-Malibari. Dia orang Malbari mazhab Syafi'i. Sebab panggil palekat ya. Kan palekat banyak Malbari pakai, kita ikut sebab kita mazhab Syafi'i. Dia anak murid bagi Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, sanad itu. Dan dia punya keturunan tengok tu wali besar, pengarang kitab Hidayatul Azkiya. Lepas tu tuan-tuan kalau buka kita asal di Fathul Mu'in, belakang tu atuk di kitab dia letak belakang. Kitab Hidayatul Azkiya, ya, iaitu ila Tariqil Awliya karangan Syekh iaitu Syekh Ali Ibn Syekh Ahmad Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu di antara apa? Sedikit berhubung dengan masalah pengenalan tuan pengarang ulama besar, wali besar dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquh fid din min man ikhtarahu minal ibadih. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pembuka jalan. Itu Fattah, baru terzikir banyak. Ya Fattah, Ya Wahhab. Wahai Fattah yang membuka jalan. Ya. Lagi pula makna jawad, jalan dan dawam, kekal. Lagi pula dia merupakan penolong hamba. Allah Ta'ala merupakan Al-Mu'in yang memberi pertolongan kepada hambanya, ya, yang memilih untuk memahami akan ajaran agamanya, untuk tafaqquh fid din. Ya, tafaqquh fid din itu Nabi sebut dalam secara umum dalam hadis, iza aradallahu bi 'abdan khairah faqahahu fid din. Apabila Allah Ta'ala nak memilih seorang hamba itu jadi baik, selamat dunia akhirat, maka dia berikan tafaqquh fid din. Apa makna tafaqquh? Mendalami, ya, akan urusan agama dia dalam berbagai bidang, terutama 3 bidang yang tak dapat tidak: masalah akidah dan masalah urusan ibadat fiqh kita dan urusan penjagaan dia, itulah ilmu tasawuf. 3 benda itu dalam hadis sahih disebut oleh Nabi SAW yang masyhur. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku nak saksi kata Tuhan mengarang tiada Tuhan selain Allah, ya, dengan kesaksian syahadatan tudkhiluna daral khulud, dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Ya, sebab siapa yang meninggal dalam keadaan iman dia tidak tertanggal tetap, maka dia confirm ahli syurga. Ya, cuma masuk tu cepat atau lambat, masuk tanpa hisap atau masuk kena hisap, masuk tak ya kena azab atau masuk kena gendam dulu, itu beza. Tapi kalau dia ada iman sampai akhir hayat dia, ya, dia menghembuskan nafas akhir, akidah dia betul, iman dia tak tertanggal, ya, maknanya dia takkan kekal di dalam api neraka. Kemudian dia masuk tadi secara terus atau tidak ada kena azab, soal yang kedua. Sebab neraka dia tidak menerima, ya, insan yang ada iman di dalam kalbinya secara kekal. Ya, maknanya kalau sekiranya makrifat dia kuat, peringkat musyahadah kepada Allah Ta'ala, dia masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau sekiranya itu panggil syahid batin, dia ada 2 syahid. Kalau syahid zahir, orang yang syahid ma'rakah, dia medan dia pergi berjuang kerana agama Allah Ta'ala. Macam bila kita tengok sekarang di Palestin kan banyak yang syahid tu. Kita kesian ke dia di satu sudut, tapi satu sudut dia lebih hebat daripada kita. Dia dah masuk syurga kan. Yang pasal dah syahid tu semua dah pergi. Dia dukhuluna jannah bighairi hisab. Mereka masuk syurga tanpa hisab dah. Ya, kita tengok jasad sangka dia pecah, dia hancur macam-macam kan, dia dah selamat kan dah. Kita ni belum tahu lagi kan.
dia dah selamat sana, ya, yang syahid berjalan Tuhan, masya-Allah. Sehingga kadang-kadang zahir tu wajah-wajah dia tersenyum macam-macam nampak, Tuhan tunjuk atas dunia lagi. Dia punya darah harum dan sebagainya lah. Adapun syahid batin itu duduk dalam makamil musyahadah, yang kalbi dia sentiasa dengan Tuhan, adapun masuk tanpa hisab. Yadkhuluna jannah bila hisab. Kalau syahid zahir pun dengan tanpa hisab, yang batin lagi tinggi. Ya. Adapun yang sebaliknya, yang tidak duduk taraf itu tapi iman dia ada, dia agak nakal sikit. Dalam dunia dia dinakal, macam-macam benda Tuhan suruh dia tak buat, kadang-kadang dia larang, dilanggar, tapi iman dia masih ada, maka dia kena cuci dululah. Jadi syurga neraka tu dia menerima dua pihak. Dia menerima akan orang yang masuk dua. Ada masuk kekal, itu orang kafir. Ada yang masuk tak kekal, keluar balik. Ya, sebagaimana orang mukmin begitu juga. Orang mukmin ada yang terpaksa ke sana dulu dan ada yang tak payah ke sana terus saja. So kita minta maknanya biar kita masuk jannah bi ghairil hisab. Allahumma ja'alna minhum. Supaya taklah lepas dan kalau boleh neraka pun jangan pandang. Dahsyat dia, terpandang tu azab lah. Dan bersaksi pula sesungguhnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, ialah hamba Allah Taala yang terpilih lagi pesuruhnya rasul, sahibul maqamil mahmud, yang menepati mempunyai tingkatan makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabih. Ya, maka selawat Allah Ta'ala dan salamnya atas baginda sallallahu dan ahli keluarganya dan sahabatnya. Iaitu sebagai selawat salam, ya, salatan wa salaman afuzu biha yaumal ma'ad. Sebagai selawat dan salam yang berbahagia kerananya kita besok di hari kiamat. Sebab orang yang banyak berselawat, dia layak menerima syafaat Nabi. Man salla alaihi marra sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat bersekali je, maka dia dapat apa? 10 makna selawat dari Allah. Selawat makna apa? Rahmat dari Tuhan. Siapa saja yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun hati dia tak hadir, selawat dia tetap diterima dan pancaran nur Rasulullah tetap didapat. Ya, terselawat tu pancaran nur didapat, dia perasan tak perasan. Itu kehebatan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu bahasa syarhul mufidun ala kitabil al-musamma bi qurratil ain bi muhimmatid din. Dan ini dia panggil syarah. Ya, kitab yang kita baca ini Fathul Muin, syarah bagi matan dia Qurratul Ain. Ia syarah mana penjelasan atas kitab yang bernama Qurratul Ain, ya, bi muhimmatid din yubayyinul murad. Kita ini akan menerangkan akan kehendak daripada kitab, iaitu Qurratul Ain, ya. Wa yutimul mufad, dan akan maknanya menjelaskan dan menyempurnakan akan isi kandungan tadi, serta wa yuhsilul al-maqasid wa yubrizul al-fawaid, dan dia akan membawa kepada apa? Menghantar kepada maksud dia dan melebihkan jelaskan faedah dan gunanya. Wa sammaituhu, dan aku penamakan akan kitab ni, aku namakan akan kitab ni dengan Fathul Muin bi syarhil Qurratul Aini bi Muhammadid Din. Dan kitab ini pondok terkenal kan, kitab Fathul Muin, ya. Atas sikit lagi apa nama Fathul Wahab dan seterusnya, banyak kitab-kitab karangan ulama-ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i gitu. Wa ana as'alullahu al-karimul mannan wa ayya ummal al-intifa'i bihi lil khassa wal 'ammah min al-ikhwani. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, lagi pula maha memberikan limpahan anugerahnya, bahawa mengumumkan manfaat kitab ini bagi orang yang khas pada kalangan para ulama dan juga pada orang awam, ya, bahawa pun dapat manfaat besar daripada ulasan kitab minal ikhwan, daripada saudara-saudariku. Wa an yuskinani, dan berkenan pula menempatkan akan daku, kata pengarang, bihi al-firdaus fi daril aman, dengan sebab kita mudah-mudahan mencapai kita akan jannatul firdaus di akhirat kelak insyaallah taala.
Kuna annahu akramul karimin wa akramur rahim. Sesungguhnya Allah itu terlebih mulia dan yang paling banyak memberikan belas kasihan dia. Ini khutbah dia pun tadi. Kemudian diurai sikit, bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu wal ismu mushtaqun minas sumuwi wa huwa al-uluf la minal wasf wa huwa al-alamah. Bismillahirrahmanirrahim ni kata tanpa orang u'allifu, aku maknanya karang. Sebab kita macam keadaan nahu, bismillah tu ba, huruf ba tu pada bismillah tanda dia dipanggil huruf ba asli. Dia ada tempat muta'alaq, ada makna dan ada apa, dia beramal. Tu kalau mengaji nahu lah ya, dia tiga. Sekarang tu buat dia takdir u'allifu, mana aku karang kitab ini, aku tulis kitab ini dengan nama Allah SWT. Sebab beramal dengan muqtada kenda hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimula dengan nama Allah bismillah, maka pekerjaan tu qalilul barakah, tak ada berkat atau kurang keberkatan ni. Ya. Jadi apa saja perbuatan kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut hukum yang 5. Kalau benda tu wajib, wajib kita baca. Kalau benda tu sunat, sunat kita baca. Kalau benda tu makruh, makruh kita baca. Bila nak isap gudang garam, dia baca bismillah. Itu makruh kan. Ya, isap ukut baca bismillah. Ini nak minum agak, baca bismillah. Haram baca tu. Dibuat benda haram, baca bismillah. Jangan. Nak tikam nombor ekor, bismillah. Itu haram perbuatan. Diikut hukum yang 5. Kalau benda tu haram, haram itu baca bismillah. Kalau benda tu makruh, makruh baca. Kalau sunat, sunat. Kalau Fatihah wajib, wajib baca Fatihah atau wajib bismillah. Habis dia. Kemudian dia panggil ismu mushtaqun minas sumu. Nama isim kan, sebab nama bismillah tu asal dia baca bismillah. Ismun makna nama. Bismillah dengan nama. Asal dia ba, kemudian alif sin mim, bi ismi. Asal baca gitu. Tapi kenapa jadi bismi? Sebab dia panggil kasratu isti'mal. Terlampau banyak kita gunakan, maka ditakfifkan kita ringan, maka dia cabut hamzah pada ismi itu. Dia terus wasalkan. Dia baca bismillah, tidak baca bismillah. Kalau banyak bismillah, bis berat itu kan. Tidak warak berat tu. Jadi dicabut huruf hamzah tu, alif tu, maka diletakkan di pangkal ba. Sebab tu ba bismillah dia tinggi kan dia. Ya, orang tulis bismillah kan, dia ada 2/3 rumah alif dia letak di pangkal ba tu. Ya, sebagai apa tu? Isyaratun ila alifil mahzufah. Isyarat kepada alif yang dibuang, dihazab daripada kalimah ismun tu. Ismun yang dibuang tu, jadi mana dia ambil 2/3 letak kat pangkal alif. Jadi tu yang alif tu panjang. Kalau tanya kenapa alif ba lain pendek, ba pada bismillah tu panjang? Ada kata memang saja dah, itu tak mengaji. Bukan saja tu. 2/3 rumah alif disambung kat situ tu. Ya, asal dia bi ismi. Jadi dia sebut bila wasal bismi, maka rumah alif tu diambil 2/3 letak kat pangkal huruf ba sebagai isyarat alif al-mahzufah. Isyarat kepada alif yang dihazaf, dibuang. Jadi dia baca asal bi ismi dan asal bismillah. Ya. Jadi Allah tu ismun li zat wajibul wujud. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama bagi sifat. Nama bagi zat satu je. Sebab tu dipanggil zikir Allah, dipanggil Sultanul Azkar. Raja segala zikir ialah Allah. Ya. Quran sebut wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkur sebut oleh kamu isma rabbik, nama Tuhan kamu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Kemudian wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir secara tabatul, mana kosongkan kalbi yang lain. Baru dia dapat madat di banyak dan banyak fawaid dia akan dapat. Jadi lapas ismun tu di nak urai sini, isim tu kan dalam bahasa daripada mushtaqun, diistiqaq, dikeluarkan daripada makna asal sumu. Ismun tu asal makna sumuwi, wa huwa al-uluf, mana tinggi, yang maha mulia, yang maha tinggi. Tu la minal wasmi wa huwa al-alamah, bukan nama dia pada alamat. Sebab isim dari dua makna tu, satu makna alamah, satu makna al-ulu, as-sumu. Atau dalam perbahasan ilmu makna luah bahasa Arab tadi.
Habis. Kemudian wallahi, lafaz Allah tu. Bismillah, lafaz Allah tu dipanggil alamun zat, nama bagi zat. Ya, al-wajibul wujud, yang wajib adanya ialah Ta'ala. Adapun wajib kita ni bukan wajib, ada kita mungkin. Kalau gitu wa asluhu ilahun. Allah tu asal dia ilahun, alif lam ha, asal dia. Wa huwa dipanggil ismun jinsun, isim jenis likulli ma'budin, tiap-tiap yang disembah. Ya, ilah berkata Tuhan, bermakna itu nama bagi tiap-tiap benda yang disembah dipanggil Tuhan. Ya, tapi sebab dikait ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, bermakna yang layak disembah ialah zat yang mempunyai makna ketuhanan, sifat ketuhanan. Ada pun yang lain dinama Tuhan tapi tidak layak disembah sebab dia tidak ada sifat ketuhanan. Ya, satu je kita ambil, sifat ketuhanan mesti wujud dia hakiki. Apa wujud hakiki? Wujud dia yang tidak didahului oleh ketiadaan. Cari mana ada yang disembah manusia, wujud dia asal dia tak pernah, asal dia tak pernah tak ada. Memang ada sedia, ada. Mana ada? Patung ke orang semua asal dia tak ada. Asal kita adalah ketiadaan. Mana adamun mutlak, ketiadaan itu asliyun bagi khalaik, bagi semua makhluk. Sebab tu kita ada surat surat beranak. Sebab beranak menandakan tarikh kita mula muncul, asal kita tak ada. Ya, Allah Ta'ala dan sebab beranak tak, sebab dia lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak, dia nak diberanakkan. Mana dia tidak beranak, bermakna tidak ada siapa boleh layak dibangsa dengan dia, bin dengan tak ada. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan, mana dia bukan keluar daripada benda lain, dia ahad tunggal. Ya, jadi ma'bud bihaqqin huwa Allah. Ya, ada pun yang lain tu ma'bud bila ghairi haqqin, tidak sebenar disembah. Berdasar disembah mesti daripada bawah ke atas, minal adna ilal a'la. Ya, mana daripada bawah, mana hamba fakir sembah pada Tuhan, bosna. Kalau disembah manusia lebih mulia darajat daripada haiwan, tiba-tiba manusia sembah haiwan, itu tak betul. Lembu dia ambil calit tai gini, macam-macam hal. Minal mustawa, sama pun tak boleh kan? Makhluk manusia semua manusia semua tak boleh. Dia mesti yang ke atas. Siapa di atas? Allah fakat, Allah Ta'ala saja yang merupakan wujud dia adalah wajib. Ya, mana mungkinal wujud menyembah wajibal wujud, betul. Ya, dia tak boleh terbalik kan? Sebab asal kita ilahun tu maknanya tiap-tiap disembah. Summa kemudian urrifa bil al, ilahun diberikan takrif makrifah dia dengan alif lam, sebab jadi alif lam lam. Ya, tu ngaji mengaji huruf lah ni kan. Ngaji kajian huruf kan. Urifa bi al, diberikan makrifat takrif dengan al. Jadi ilah masuk alif al jadi Allah. Tadi. Ya. Kemudian wahyu sifat dhamir hamzah. Ya, kemudian sumastumila bil ma'bud bihaqqin, maka digunakan pada ma'bud bihaqqin, sebab bila Allah kita tahu ini zat mana Tuhan yang layak disembah dengan sebenar, yang lain tak layak disembah, dia saja mana. Ya, kemudian wahwa al-ismul al-azam indal aksar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa ala Muhammadin wa Allahumma ighfir lana fa inna khairal anta lana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allah karim. Allahu Akbar.